Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi pendedahan besar, pendedahan yang baru, yang pasti membuat Tun Dr. Mahathir dan kroninya serta penyokong-penyokong ATOK akan meroyan dan mungkin ada yang menangis. Ini satu pendedahan baru berkaitan dengan satu event yang dilangsungkan ataupun acara yang dibuat di Nikkei. Melalui satu perkongsian ataupun melalui satu maklumat yang saya dapat daripada FB page Prajurit Bangsa, apalah nak jadi pada Tun Mahathir. Katanya sayang pada negara tapi boleh pula buat kenyataan memalukan negara di pentas antarabangsa. Tun M mendakwa Malaysia kini ditadbir oleh seorang yang popular tetapi tidak tahu menguruskan negara. Entah apa tujuannya, tetapi arahnya jelas. Ia satu kenyataan jahat yang tidak berasas. Apa Tun M ingat dengan membuat kenyataan sedemikian? Anwar akan hilang sokongan daripada pemimpin-pemimpin dunia, atau selepas kenyataan ini dibuat, Tun M berangan-angan akan diangkat semula menjadi PM. Ini memalukan. Mujurlah dalam persidangan Nikkei 2024 ini, Tun M tidak bertembung dengan Anwar. Rasanya kalau berhadapan, tak berani Tun M membuat kenyataan sedemikian rupa. Cuma berani di belakang Anwar. Tun M jangan ingat mentang-mentang dulu Jepun tunduk kepadanya sejak daripada jawatan Perdana Menteri keempat. Tun M boleh sesuka hati mencemarkan imej negara. Zaman sudah berubah Tun. Berehat dan berundurlah. Tun perlu sedar, hari ini semua sudah beralih arah menyokong Anwar. Lihat saja kejayaan Anwar mendoktrin pemikiran pemimpin Jepun. Walaupun Jepun menjadi sekutu US dan di Jepun adanya pangkalan tentera US, namun selepas Anwar hadir ke Nikkei 2024, Jepun bertukar fikiran serta-merta. Jepun tanpa rasa gerun mengeluarkan kenyataan secara rasmi dan terbuka mahu bersama Anwar menghulurkan bantuan membantu Palestin. Kita faham Tun mencemberui populariti Anwar yang bukan sekadar popular di dalam negara, malah di luar negara. Namanya terus disebut-sebut sebagai pemimpin Islam di Malaysia yang paling terkemuka. Hasilnya, lawatan Anwar di Jepun berjaya raih RM1.45 bilion potensi pelaburan dari Jepun. Belum campur lagi hasil lawatan dari negara-negara luar yang lain. Kemana saja Anwar pergi, pulangnya ke tanah air tidak dengan tangan kosong. Zaman sudah berubah Tun. Berhentilah mencemberui Anwar. Saudara-saudara, demikian adalah caption daripada Facebook page Prajurit Bangsa, di mana sekiranya perkara ini benar yang dikongsikan. Ini adalah satu gesaan terhadap Tun Mahathir untuk berehat dan berundurlah di samping usianya yang sudah menghampiri 100 tahun. Bahkan ini juga adalah satu kemenangan Anwar Ibrahim yang pasti membuat musuh-musuh politik Anwar Ibrahim hari ini meroyan, dan bolehlah kita ucap selamat tinggal kepada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim dengan kemenangan Anwar Ibrahim ini yang tidak balik dengan tangan kosong. Bahkan saudara-saudara, di dalam caption ataupun entry Facebook Prajurit Bangsa di dalam ruangan komen menyatakan telah mengecam Tun Dr. Mahathir dengan berkata, Sakatwa Kuti ini penyakau terbesar rakyat Malaysia. Sekarang mahu lagi memburukkan negara Malaysia sendiri. Bertaubatlah, banyak sudah dosa. Mahu tambah lagi dosa yang dekat-dekat mahu tercium bau tanah. Cukup-cukuplah menyusahkan rakyat Malaysia demi kekayaan diri. Nah, ini saudara-saudara mungkin satu pernyataan yang menyebut
ataupun yang kita dapat kaitkan dengan umur ataupun usia Mahathir yang sudah menghampiri 100 tahun, dan kita kaitkan dengan komen daripada Facebook page ini yang menyatakan banyak sudah dosa mahu tambah lagi dosa, yang dekat-dekat mahu tercium bau tanah. Apapun saudara-saudara, kalau nak kata tidak lama lagi Tun Mahathir akan meninggal dunia, tidak lama lagi Tun akan pergi meninggalkan kita selamanya secara fisikal. Saya rasa itu ketentuan itu bukan di tangan manusia tetapi melainkan ketentuan Tuhan. Nah, saudara-saudara, persoalannya adalah kalau nak cakap Tun dalam kenangan, Tun selamat tinggal Mahathir, kita boleh simpulkan itu, tetapi bukan secara fisikal, tetapi secara politik Tun Mahathir memang sudah tidak ada harapan lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja. Anda boleh lihat di dalam Facebook page Prajurit Bangsa. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini menjadi buah mulut ataupun cakap-cakap ramai orang berkaitan dengan kontrak yang kita boleh katakan rundingan terus yang diperolehi oleh suami salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang juga pemimpin Pakatan Harapan, yaitu Ahli Parlimen DAP Hanayo, di mana suaminya terlibat dengan satu kontrak di Selangor yang dikatakan diberikan secara rundingan terus dan bukan secara tender terbuka. Nah, berkaitan dengan hal ini, mungkin ramai yang bersangka adakah ini adalah salah laku yang dilakukan oleh menteri ataupun oleh kepimpinan Pakatan Harapan di dalam kerajaan Madani hari ini. Dan saudara-saudara, ini satu kenyataan yang perlu kita berikan perhatian sepenuhnya. Kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azham tiada salah kerajaan Selangor beri kontrak kepada syarikat suami Hanayo, kata Azham Baki pada 27 Mei yang lepas. Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia tidak melihat sebarang kaitan pemberian kontrak projek rintis Demand Responsive Transit oleh Kerajaan Selangor dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azham Baki menegaskan, setakat ini tiada sebarang kesalahan mengikut undang-undang dalam pemberian kontrak kepada syarikat milik bersama suami Hana itu. Saya tidak mengetahui lanjut mengenai kes itu, tetapi apa yang saya ingin katakan, sekiranya satu kontrak yang tiada kena-mengena dengan tugas pihak yang dibangkitkan, ia bukanlah satu kesalahan. Saya tidak nampak ia mempunyai kaitan antara Kerajaan Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan KBS, tetapi ia berlainan sekiranya KBS yang memberi kontrak itu kepada syarikat berkenaan, kata Azham Baki. Beliau memberitahu sidang media selepas majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola, penyelarasan dan pengurusan aset tenaga elektrik Malaysia. Minggu lalu, Exco Selangor Eng Zehan menyatakan Asia Mobility Technologies Sdn Berhad adalah satu daripada dua syarikat yang dipilih untuk projek perintis DRT. Kedua-dua syarikat itu sudah mendapat kelulusan agensi pengangkutan awam darat. Ketua Pegawai Eksekutif Asia Mobility ialah suami Hana, Ramachandran Muniandi. Mengulas lanjut, Azham berkata, berdasarkan pemerhatiannya dalam laporan media terhadap isu itu, projek berkenaan diberikan oleh entiti lain yang tidak mempunyai kena-mengena dengan Hana. Jadi, setakat ini, kita tidak nampak apa-apa kesalahan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kenyataan Azham Baki ini, mungkin ada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim yang cuba untuk menjatuhkan Anwar dan juga Menteri
KBS atau Menteri Belia yaitu Hanayo melalui isu ini. Namun saudara-saudara, semua itu dipatahkan kerana melalui kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, tiada salah Kerajaan Selangor beri kontrak kepada syarikat suami Hanayo. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini.